Salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi ke channel ini, Currents VMY. Platform yang membongkar perkembangan politik terkini dengan cara yang lebih santai, tetapi tetap berbisa. Hari ini kita ingin bercakap pasal satu pertempuran politik yang dilihat semakin hangat, yaitu pilihan rakyat kecil Dun Air Kuning. Kalau kita tengok pemuda PAS Perak, nampaknya betul-betul bersiap sedia untuk memastikan kemenangan Perikatan Nasional kali ini. Tetapi persoalannya, bolehkah mereka mencipta kejutan dan menumbangkan Barisan Nasional yang mendapat sokongan Pakatan Harapan? Adakah undi muda ini benar-benar memihak kepada PN atau ini sekadar naratif politik semata-mata? Mari kita kupas satu persatu di dalam video kali ini. Baiklah, kalau kita ikut perkembangan terbaru, Ketua Pemuda PAS Perak Hafiz Sabri mengatakan yang mereka serahkan sepenuhnya kepada pimpinan pusat untuk pilih calon yang sesuai. Maksudnya mereka tidak kisah pun siapa yang dicalonkan, asalkan orang itu boleh menang. Ini strategi yang menarik sebab selalunya kita tengok sayap pemuda parti mesti ingin calonkan orang mereka sendiri. Tetapi kali ini lain pula. Pemuda PAS lebih fokus kepada gerak kerja dan bukan kepada siapa yang akan jadi calon. Mungkin ini adalah strategi mereka untuk elakkan perpecahan dalaman. Sebab kalau masing-masing nak berebut menjadi calon, itu boleh menjadi satu isu besar di dalam parti nanti. Yang menariknya, mereka yakin bahwa undi anak muda akan memihak kepada Perikatan Nasional. Ini adalah satu dakwaan yang sangat besar. Sebab kalau kita tengok keputusan PRU 15 dulu, Barisan Nasional menang dengan majoriti 2.213 undi. Walau bagaimanapun tidaklah jauh beza sangat pun dengan Perikatan Nasional yang mendapat 6.812 undi pada waktu itu. Maknanya kalau betul undi muda ini akan beralih kepada Perikatan Nasional, memang ada potensi untuk berlaku satu kejutan yang besar. Tetapi persoalannya, adakah benar anak muda sekarang lebih cenderung kepada Perikatan Nasional? Sebab kalau kita tengok data PRU 15 memang betul ramai pengundi muda yang menyokong Perikatan Nasional pada ketika itu. Tetapi itu dulu. Sekarang ini kita sudah masuk tahun 2025 dan kerajaan perpaduan sudah pun memerintah lebih dari setahun. Jadi adakah tren itu masih sama? Atau anak muda sudah mula beralih arah semula kepada BNPH. Satu lagi benda yang kita kena tengok ialah calon yang bakal diletakkan oleh Barisan Nasional. Ada cakap-cakap yang mengatakan Ketua Pemuda UMNO bagian Tapah, Fahmi Ahmad Jakhisi, mungkin akan dicalonkan. Kalau betul, ini boleh jadi perlawanan yang sengit sebab Fahmi ini orang muda dan ada pengaruh di dalam UMNO. Jadi kalau Barisan Nasional letak dia sebagai calon, mereka boleh tarik undi anak muda juga. Tapi kalau Barisan Nasional masih letak calon daripada golongan veteran, mungkin itu adalah satu kelebihan buat Perikatan Nasional nanti. Apa yang pasti, PRK kali ini bukan sekadar perlawanan antara dua parti, tetapi juga pertembungan strategi. Siapa yang lebih bijak membaca sentimen rakyat, dialah yang berpeluang besar untuk menang. Dan bila kita bercakap pula pasal strategi, kita tidak boleh abaikan faktor kerajaan negeri dan juga pusat. BNPH sekarang ada kuasa di kedua-dua peringkat. Jadi mereka boleh gunakan kelebihan ini untuk menarik lebih ramai pengundi. Kita tahu kerajaan boleh buat pengumuman bantuan, projek pembangunan ataupun pelbagai inisiatif untuk mempengaruhi undi. Walaupun ini tidaklah salah dari segi undang-undang, tetapi realitinya, adakah rakyat masih terpengaruh dengan taktik sebegini? Sebab kalau kita tengok PRK sebelum ini ada juga kawasan yang kerajaan perpaduan kalah walaupun mereka ada kuasa. Jadi air kuning
boleh menjadi medan ujian sejauh manakah BNPH masih relevan di mata pengundi. Dan satu lagi perkara yang menarik, PRK ini bukan sahaja tentang air kuning, tetapi juga masa depan politik Malaysia. Kalau Perikatan Nasional menang, ia akan memberi gambaran bahwa sentimen rakyat semakin berubah dan mungkin gelombang perubahan akan berlaku dalam pilihan raya akan datang. Tapi kalau BNPH pula yang menang, ia akan menunjukkan bahwa kerajaan perpaduan masih lagi mendapat sokongan yang utuh. Jadi ini bukan sekadar satu kerusi DUN saja yang biasa-biasa, tetapi satu referendum terhadap hala tuju politik negara secara keseluruhan. Sekarang ini mari kita masuk ke bahagian yang paling panas, yaitu isu-isu yang boleh mencetuskan perdebatan. Baiklah, isu yang pertama, betul atau tidak Perikatan Nasional masih pegang sokongan pengundi Melayu Islam? Sebab kalau kita tengok dalam PRK sebelum ini ada kawasan di mana undi Melayu kembali kepada Barisan Nasional. Jadi, adakah Perikatan Nasional masih ada kelebihan ini atau mereka mula kehilangan pengaruh? Baiklah, yang kedua, bagaimana pula dengan pengundi bukan Melayu? PAS dan Perikatan Nasional sering menghadapi cabaran dalam mendapatkan sokongan daripada pengundi bukan Melayu. Dan adakah mereka mampu mengubah persepsi kali ini? Sebab kalau kita lihat PRU 15 dulu, undi bukan Melayu masih lagi banyak memihak kepada PH. Jadi kalau Perikatan Nasional ingin menang, mereka kena tarik sekurang-kurangnya sebahagian daripada undi bukan Melayu juga. Dan persoalan yang paling besar, adakah hubungan BNPH benar-benar kukuh? Kita tahu UMNO dan DAP dalam satu pakatan sekarang, tapi ramai akar umbi UMNO yang masih tidak boleh terima hakikat ini. Jadi ada kemungkinan berlakunya sabotaj dalaman. Kalau ada ahli UMNO sendiri yang protes secara senyap dengan tidak keluar mengundi ataupun mereka mengundi Perikatan Nasional, itu boleh menjadi satu faktor penentu kemenangan. Sebab itu PRK ini sangat menarik karena bukan hanya pertembungan BNPH melawan Perikatan Nasional, tetapi juga ujian kepada kestabilan gabungan kerajaan perpaduan. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR telah menetapkan hari pengundian bagi pilihan raya kecil Dewan Undangan Negeri Air Kuning pada 26 April ini. Dan pengerusi SPR pula, Datuk Seri Ramlan Harun berkata tarikh penamaan calon dan pengundian awal pula masing-masing ditetapkan pada 12 dan 22 April ini. Tambahnya lagi, tempo berkempen telah ditetapkan selama 14 hari bermula dari tarikh pengisytiharan calon yang bertanding hingga jam 11.59 malam 25 April ini. Baiklah, apapun PRK DUN Air Kuning ini bukan sekadar soal satu kerusi, tetapi ia adalah satu medan ujian kepada semua parti politik. Mampukah Perikatan Nasional mencipta gelombang baru dan memberikan kejutan? Atau BNPH akan terus mempertahankan kedudukan mereka? Semuanya bergantung kepada pengundi di Air Kuning. Jadi apakah pendapat Anda semua? Adakah Anda fikir Perikatan Nasional boleh menang kali ini? Ataupun BNPH masih lagi ada kelebihan yang besar? Tuliskan pendapat Anda semua di ruangan komen di bawah dan jangan lupa untuk share, like, dan subscribe kepada channel ini Karens VMY. Tekan lonceng notifikasi supaya Anda tidak terlepas sebarang perkembangan politik baru dan kita akan terus membongkar analisis politik dengan cara yang lebih santai tapi tetap pedas. Jumpa lagi di video seterusnya dan ingat, politik sentiasa penuh dengan kejutan. Sekian sahaja, terima kasih.